Tapi masalahnya ni punya handphone, komputer ni macam mana? Apa? Dekat komputer ni macam mana? Tak payahlah dekat komputer ni nak pakai handphone je lah ke macam mana? Tak apa, boleh je pakai handphone. Pakai handphone je lah, susah lah kat sini je. Tak apa. Ya. Zira ready dah ke? Sekejap ya. Sebenarnya tak jumpa cari kat mana ni. Nak letak earphone dekat telefon ni. Sekejap ya. Tak apa. Boleh. Hello. Sekejap ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Cik Zira kerana sudi untuk ditemu buat oleh kami tentang kawalan dalaman dalam syarikat. Cik, okay. Jadi kami ada beberapa soalan untuk ditanya. Soalan pertama. Boleh jawab soalan dah ke? Sekejap ya. Lupa buka mic. Dengan earphone sebenarnya. Sekejap ya. Sebab tak ada. Okey. Sekejap ya. Hello. Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar. Soalan apa? Allah tu dia makcik.
Betul lah. Okey Tak dengar apa. kan? Dengar dia ngajak Okey. Kita nak ni. Boleh kita start ke? Ini pun boleh kot. Sebab tak ada apa dah kan? Kita dah setting dah elok dah semua. Tak ada apa dah. Okey. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Zira kerana sudi untuk ditemu buat oleh kami. Kami akan bertanyakan sebanyak 15 soalan kepada Cik Zira. Okay, sebelum tu kita ada nak tanya beberapa soalan pasal syarikat. Boleh? Okey, berkaitan dengan apa ya? Okay, dipersilakan Ilya untuk mengajukan soalan. Alright. First, boleh tak kita orang tahu apa nama syarikat yang Puan jalankan? Nama syarikat JH Tractor Legacy. Berkaitan dengan transportation lah, trading untuk batu bata, pasir, macam tu. Bahan-bahan Next, dah habis ke belum? Okay. Second question, what is the main purpose of this business? Such as what did you sell? Why the business established? establish the first this business is developed from late father, and then uncle apa Munira suka. Sekejap. Mana mami punya ni tadi? Sekejap ya, sekejap. Allahu Akbar. Handphone jatuh. Okey, bisnes ni boleh jawab dalam bahasa Melayu ke? Boleh. Ya, boleh. Okey, bisnes ni sebenarnya asal daripada arwah ayah lah dengan pakcik. Main purpose dia memang based on supply kepada barang-barang untuk construction lah, construction company, buat jalan, lepas tu kerja-kerja transportation, earthwork, underground, macam tu. Okay, lagi nak tahu pasal apa? Ilya tak buka mic tu. Maaf. Berapa lama syarikat ni telah ditubuhkan? Kalau ikutkan mula-mula sekali tahun 2014 lah. 2014 and then 2019 tu masih berjalan lagi sebab bila berlaku kematian kepada pemilik asal, jadinya dia banyak ni lah, dia banyak orang kata macam mana dia bertukar tangan. 2019 berlaku kematian salah seorang partner share dan tinggal seorang lagi. So dalam tahun daripada 2014 sampailah sekarang 2023 masih lagi establish tapi hanya tukar nama dan tukar owner, which is sekarang ni saya ambil alih daripada tahun 2019 lah. 2019 sampai 2023. Establish daripada 2014. Cuma dalam SSM lah dia bertukar nama. Ataupun dia bertukar pemilik lah tapi masih dalam syarikat yang sama. Okay. Boleh kita orang tahu tak berapa ramai employees, berapa lama macam sehari tu bekerja berapa lama?
Berapa lama? Sebabnya syarikat ni dia bergantung kepada trip. Trip iaitu dia ambil batu bata. Kita ada banyak jenis grading batu lah. Contoh batu tu batu crusherize untuk buat jalan raya. Kita ada pasir, kita ada batu 3/4. Semua grade-grade batu ni dia berbeza daripada segi dia punya tekstur kasar dia dengan harga. So berapa lama pekerja tu bekerja, seawal dia tengok pada kita ambil pasir dan juga batu ni daripada kuari tau. Okey, katakanlah kuari buka seawal 3 pagi. So dalam satu hari tu syarikat yang nak gunakan batu ni dia bagi tahu kita dia nak sewa transport kita dan dia nak batu tu dalam masa satu hari tu dia nak 300 tan. So dalam masa satu hari 300 tan tu kita ada 6 biji lori. So 6 biji lori ni dia akan kejar tan. Dia akan kejar berapa lama dia orang boleh catch up. Ni waktu bekerja tu dia orang tak ada waktu-waktu yang fleksibel. Biasa normal kerja 8 hingga 8 hingga 5 macam 8 hingga 5 petang kalau waktu biasa. Macam office hour. Tapi kalau yang kita ni, kita memang kerja 8 jam sehari. Lebih daripada 8 jam kita kira OT lah. OT tu dia depends kepada trip. Untuk gaji pekerja pula, kita memang tak ada basic. Kebanyakan gaji pekerja lori memang tak ada basic. Tapi kita bagi dia gaji ikut trip. Maknanya banyak trip yang dia orang buat, banyaklah gaji dia. Macam tu. Okay. Sekarang sini kita boleh move ke 50 soalan yang akan ditanyakan oleh kawan-kawan saya yang lain. Boleh. Okay, soalan pertama berkaitan dengan monitoring aktiviti. Soalan pertama, do you spot check transaction record and reconciliation to ensure they meet your expectation? Yes. Every transaction record has made by me and another joint partner, which is every transaction has been made by online banking. And then we accept cash below than 1,000. Below the 1,000, cash payment with any voucher payment. Okay. Next question. Do you randomly compare asset on hand, such as cash, inventory, to record amount and investigate discrepancies? Yes. Every day, every time after they has made their trading in between the quarry and to the place that they ordered the item, randomly the customer will make the payment on the spot within a day. And then the transaction has been made through the account and we have monitoring it by Maybank to you online banking. Okay. Last question for monitoring activity. Do you have any software to keep the data and information and backup plan if anything happen? The data we have using is a simple data based only, such as Excel and Words. Excel, and then another software we use, such as external hard disk to backup the working sheets. Okay. Thank you. So next question will be asked by Syafiqah about contract activity. Okay, Assalamualaikum. Saya Syafiqah. Saya tanya Cik pasal contract activities untuk company Cik. So, first question is, if there is missing Missing item control. Sekejap. Sorry. Okay, semula. If there is missing equipment in your store, how do you settle it? Example like you asking your employee or checking CCTV of the store. Selama bisnes ni lah daripada 2014 sampai 2023 barang hilang tu ada tapi tak kerap lah. At the first kita tahu hilang, contohnya kalau macam barang spare part daripada transportation kita, macam orang curi ke apa ke, kita first memang kita akan tanya pekerja lah. So bila pekerja bagi tahu dia pun
sedar, tak aware benda tu berlaku, jadi kita akan terus buat police report lah. So kita nak blame pekerja pun kita tak boleh kan, sebab benda tu memang risiko yang memang setiap company yang buat benda macam ni memang dia kena hadap. Untuk CCTV tu kita ada dekat tempat site kita simpan lori, tapi CCTV kalau dalam cerita Mak Saleh tu memang dia boleh zoom, boleh capture, tapi in the real life CCTV dia tak akan nampak muka sebenar siapa yang ambil tu. Just sebagai backup untuk buat police report boleh, tapi untuk capture siapa yang buat tu memang tak dapat lah. Okay, terima kasih. Okay, second question. Are important financial and operating report routinely review and share with your key personnel? Does this can pressure and give opportunity to your key personnel? Important financial operating. Biasanya macam saya yang akan buat account dan saya akan suruh yang maknanya partner share tu lah. Partner share tu dia juga yang bawa lori sekali, dia yang akan semak sekali. Sebabnya arwah ayah dengan arwah ayah dia, arwah ayah saya dengan arwah ayah dia adik-beradik. Jadinya dia pun tahu untuk semak maknanya daripada segi account tu macam mana, dan saya pun boleh semak. Jadi maknanya memang kita berdua memang akan buat sama-sama account tu. Macam tu. So maksudnya cik tak share dia punya data semua tu dengan pekerja yang lain lah. Pekerja lain tak, dia hanya seorang saja dalam company tu. Oh, okay. Salah seorang partner share lah, dia adalah partner share dan dia adalah pemilik juga. Sebab syarikat ni syarikat partnership. Okay. Okay, next question. Do you provide adequate guidance and training for your employee who have responsibility for cash and similar asset? Provide guidance and training. Biasa kita akan buat lah. Normally untuk yang pekerja baru yang minta kerja, macam contoh dia orang nak minta sebagai lorry driver, driver excavator, roller, semua macam tu, biasa kita akan train dalam sekejap je. Biasa orang lelaki ni dia senang untuk kita train dalam seminggu, 2 minggu macam tu. Kita akan bagilah, kita akan train dia. Dan dalam tempoh kita training tu pun kita akan bayar gaji dia tapi ikut gaji hari, bukan gaji trip dia. Lepas 3 bulan biasanya dia perform, kita baru akan bagi gaji dia ikut macam pekerja lain based on the trip. Macam tu. Faham, terima kasih. Okay, sama-sama. Next question. Sekejap ya. Mana next question mana? Tak bergerak ke? Kat aku tak. Apa, slide ke tak bergerak? Slide tak bergerak. Dia kerah kat situ je. Oh ya ke? Dekat soalan mana? Dekat Soalan guidance tu. ketiga aku. Soalan kedua tu. Risk assessment. Cuba naik atas sikit risk assessment tu. Dah. Dah sikit lagi. Dah. Ke belum? Tak bergerak lagi ke? Belum. Belum. Sekejap kan. Dah ada dah. Tak ada slide kosong. Sekejap, loading. Kosong. Loading. Belum Munirah punya kamera pun berkelip-kelip, gelap, tak ada apa. Tak ada. Line slow kot. Cik siapa-siapa tolong share screen. Ni semua dekat asrama ke dekat rumah ni? Dekat rumah. Dekat rumah. Mana aku try share screen jap. Okay. Terima kasih. Stop sharing.
Ada. Nampak ke? Nampak? Okay. Apakah risiko yang berlaku sejak operasi perniagaannya ni ke? Tapi kejap ya. Ada kawan saya akan baca soalan, tanya cik. Hi, Puan Azira. My name is Muhammad Hazib Hasmela, and I will ask you risk assessment in your company. The first question is, what risk happened since the business operate? Do you ever face robbery, being hacked, or other than this? Actually, risk happen since business operation, just only robbery, hack tak ada lah. Setakat ni memang robbery sajalah, tapi tak banyak sebab kita yang manage benda ni. I mean dekat dia punya site tu lah, semua lelaki, dan lelaki tu biasa kalau orang lelaki yang driver lori ni ada yang sanggup stay duduk kat lori apa semua, jadinya sangat-sangat sikit lah risiko tu. Kalau nak kata selain daripada kecurian di godam tu, accident tu ada tapi sangat kurang jugalah berlaku. Itu je antara dua risiko. Thank you. Next, the second question. Slide awak tak gerak, dek. Makcik ni bulat mata tengok slide ni. Shafiqah. Line Syafiqah slow juga kot. Allah. Wait, line aku tak elok. Sekejap, Amira try. Okay. Nampak tak tadi? Ke macam? Nampak? Nampak, okay. Nampak. Okay. Okay. The next question: what overall solutions that are necessary for big picture strategies that can help your business to avoid problem and attack from virus, worm, and people, like concept or prediction to control the problem? Normally the solution regarding robbery, accidental, we just keep our transportation, our stock is macam mana nak kata, maknanya kalau kita nak elakkan daripada semua benda tu, kita kena pastikan kita punya transport, stok-stok kita tu ada orang yang jaga, macam kita upah guard lah. Sebab setakat ni bila kita buat bisnes yang berkaitan dengan itu bukan bahan mentah lah, macam bukan daripada segi tanaman ke apa, sebab ni daripada benda yang untuk buat construction kan, bahan-bahan construction, faham kan? Jadi daripada barang yang macam tu biasanya kita akan upah guard lah. Guard tu pun kadang-kadang daripada pekerja yang ada dekat situ jugalah, yang mana willing, dan dia akan buat rotation untuk jaga. That means minggu ni siapa yang jaga, minggu depan siapa yang jaga. Biasa kita buat macam tu sebab pekerja yang tak ramai, 6 orang ni sebenarnya senang kita manage, dan dia adalah pekerja yang lama since daripada 2014 company mula-mula establish lagi. The last one in risk assessment is
Are you facing any obstacle which may prevent you from achieving your business plan and goal? Worries from the internal sources like employee turnover model and commitment to objective adequately considered? Okay, sebarang halangan implication masa buat bisnes ni ada untuk terutamanya banyaklah, tapi dia yang ketara sekali untuk kita rolling modal, which is bila kita dah hantar barang kepada tempat yang request kita tu, maknanya orang tu dia dah berhutang kita kan, jadi dia susah nak bayar balik untuk kita. Dan kita, okay, macam company JH Tractor Legacy, dia akan ambil batu granite tu daripada kuari yang dekat Bukit Berkelah dekat Pancing tu. So daripada kuari tu dia akan hantar, let's say katakanlah yang minta kita punya batu ni daripada Pro2. So syarikat Pro2 kena bayar kita, betul. Jadi Pro2 ni dia tak ada duit untuk bayar kita. So halangan kita adalah company yang berhutang dengan kita untuk kita bayar kepada kuari. Okay, untuk that's mean untuk melancarkan urusan perniagaan tu, kita terpaksa guna kita punya modal lah, kapital kita untuk kita bayar kepada kuari, baru kita boleh ambil barang. Sebab kuari ni tak boleh masuk suka-suka. Once kita ambil, kita kena bayar on that day, on the spot. Itu yang pertama lah halangan. Yang kedua, bila kita buat business transportation ni, of course lah melibatkan jalan raya kan, melibatkan operasi JPJ. JPJ tu pun salah satu benda lah. Bila mana setiap tahun dia akan ada operasi besar-besaran. So dekat situ kita kena standby, road tag, insurans, lori apa semua kena elok. Kena pastikan tinta spek dia yang untuk naik atas jalan raya tu diluluskan, dibenarkan oleh JPJ. Sebab untuk satu lori tu kalau dia dah saman kita, memang akan melibatkan modal lah, dan company akan keluarkan bayaran untuk bayar kepada JPJ, baru kita boleh buat kerja. Tu yang kedua. Halangan lagi, kalau pekerja berhenti tiba-tiba tu, setakat ni ada tapi tak kerap lah, tak ramai. Sebab ramai sekarang susah nak cari kerja. Bila kita bagi kerja, kebanyakannya orang yang kerja tu memang betul-betul dia nak. Jadi kita kena jaga pekerja betul-betul lah. Orang kata kalau macam setakat minta gaji naik tu, kalau kita boleh bayar, mampu bayar dengan keadaan sekarang ni, kita boleh buat. Tak bayar apa yang dia minta, at least kita boleh cuba negotiate dengan dia supaya maknanya pekerja tu berpuas hati lah dengan offer yang kita bagi. Bila bermain dengan masa, waktu, tenaga pekerja ni, kita kena lebih, orang kata, sebab dia bekerja untuk kita kan, kita kena lebih bertimbang rasa lah dengan pekerja. Itu satu lah. Lepas tu lagi, masalah dia kalau sebab kita transport ni kita sendiri, bila mana berlaku kemalangan ke kerosakan, semua company tanggung. Pekerja dia tak tanggung, cumanya kita memang mengharapkan bila kita bagi semua kepada pekerja kelebihan, pekerja tu kena jaga aset tu, transport tu macam dia punya sendiri. Macam tu je lah. Jelas ya? Thank you Puan Azira. Next. Sama. Ada soalan lagi ke? Hello, Assalamualaikum. Salam. Okay, dengar suara saya? Dengar. Okay, so saya Amir Haziq. So saya akan bertanyakan tentang control environment. Okay, so soalan pertama, how do you prevent the risk that happen to your business fraud or robbery? Atau How to prevent the risk that happen to your business is fraud or robbery. Macam yang saya bagi tahu tadi, untuk yang fraud ni, kita memang pekerja yang dah lama dengan kita, tapi memang kena berhati-hatilah. Dan robbery ni biasanya among the workers tu memang akan ada yang willing, ataupun memang kita upah untuk diorang rotate shift sebagai jagalah, sebagai guard untuk jaga kita punya transportation, stok-stok kita dekat situ biasa. Every day, every week memang akan ada rotation. Selain daripada kita gajikan pekerja untuk jadi jaga dekat situ, kita memang ada CCTV lah yang pantau setiap keluar masuk dekat store barang tu. okay, soalan yang kedua. Do your business activity
compliance with applicable law and regulation such as price control and minimum salary offer. Yes. So setakat ni kita punya bayaran tu memang kita berapa ringgit untuk satu trip tu memang kita dah bincang dengan pekerja, and then gaji minimum tu memang kita ikut yang kerajaan sarankan, which is 1,500 lah. Next question. Are everyday dealings with employees, supplier, citizen, pound holder, student and auditor based on honesty and fairness? Yes, biasanya paid by the honest and the trust, fairness, because kita bila every time, every day kita bermain dengan yang barang keluar masuk ni, every barang yang diorang ambil tu, dia memang akan ada bukti lah, bukti penghantaran, penerimaan daripada setiap pekerja. Mira, ada lagi ke soalan? Itu macam mana bukti tu? Biasa kalau macam diorang elaborate sikit biasa kalau macam diorang pergi dekat kuari, diorang ambil batu, pasir semua, setiap lori yang pergi kat kuari tu dia akan keluarkan satu DO tau. DO tu maknanya delivery order yang ada satu trip. Dia akan tulis dekat situ lori plat number lori tu nombor berapa tan, pukul berapa kali keluar masuk. So detail dah ada dekat tiket tu, dan kita akan bayar pekerja based on the tiket yang didapat daripada kuari tu. Tiket tu merupakan bukti untuk kita membayar gaji kepada pekerja. Kalau tiket hilang, tak ada gaji lah. Jadi diorang memang kena honest, diorang memang kena jaga tiket tu betul-betul, sebab tiket tu sebagai bukti untuk diklaim dengan kita untuk kita bayar gaji. Macam tu. Diorang tak boleh tipu. Ada soalan lagi? Lagi ke? Untuk control environment. Kita ada. Okay, saya nak tanya apa lagi? Sebab dia syarikat ni bukanlah syarikat yang besar, tapinya kalau sikit-sikit nak tahu nak tanya tu boleh je. Trading tak ada masalah sebab dia melibatkan trading kan. Okay, turn saya pula. Okay, untuk information and communication yang nombor 1 punya. Sebelum tu saya Amira. Okay, sambung soalan tu. Okay, first, is there any key information about your business operation identified and regularly reported to prevent internal fraud? For example, data collection, management activities, info and requirement. Memang yang macam tadi yang Puan cakap, macam dalaman untuk elak daripada information dalaman tu macam tersebar macam bocor lah soal data tu bocor, internal punya dalaman, data dalaman. Setakat ni tak adalah sebab yang control ni hanya saya seorang dengan yang partner share seorang lagi, dan biasanya memang bila kita sikit orang yang tahu tentang kita punya orang kata keuangan ni, risiko untuk kebocoran tu lagi sikit lah. Biasa kita orang berdua je yang akan buat yang berkaitan dengan akaun ni, orang lain pun memang tak tahu. Okay. Baiklah, soalan kedua. Okay. Have you communicated your organization standard and expectation to key outside group or individuals? For example, do the manager be clear and direct in his verbal communication, or the expectation? Maksudnya macam kalau macam pengurus, orang yang uruskan pekerja tu, dorang jelas tak cara diorang nak sampaikan apa yang diorang suruh untuk pekerja tu. Maksudnya macam cara lisan antara pengurus dengan pekerja, boleh tak pekerja tu faham apa yang pengurus nak, tu?
Biasanya kalau macam bidang pekerjaan yang macam ni, dia melibatkan transportation orang yang bawa lori ni, dia untuk pergi ke salah satu tempat tu untuk ambil stockpile barang macam batu, pasir macam tu, biasanya dia adalah orang yang boleh menerima arahan dan dia faham macam mana tugas dia. Sebab tu kita buat training paling-paling lama 3 bulan, dan dalam tempoh 3 bulan tu memang kita akan bayar dia gaji harilah. Dan dalam sepanjang tempoh 3 bulan tu, kalaulah kata dia memang tak boleh ke tak faham ke dia lambat ke apa ke, tak ada masalah. Kiranya dalam tempoh probation period tu, untuk tempoh training dia tu, dia boleh bila-bila je boleh berhenti kerja. Jadi maknanya kita memang ada seorang yang lead, yang akan lead dia untuk pergi kat satu tempat tu buat kerja macam orang lain buat. Macam tu. Biasanya maklumat tu memang jelas dan pekerja-pekerja boleh ikut lah. Setakat ni alhamdulillah tak ada masalah. Okay. Baik. Okay. Last question. Okay. Is trust actively promoted between employees and supervisor? For example, do the supervisor trust the employees to manage the shop while they're not around? Mungkin Puan punya company bukan shop lah kan, tapi Puan percaya tak dekat employees Puan untuk melakukan sesuatu kerja tu? Biasa percaya je, sebab bila mana let's say lah macam ada satu museum tu dia nak buat jalan, so dia kena ambil batu, ambil pasir, jalan raya kat situ. So kita hanya tahu stok tu loading dekat situ untuk buat jalan, dan kita hanya pastikan bila jalan tu dah siap dekat museum tu kita dapat bayaran betul. Jadinya kita once a while kita akan pergi spot check lah tempat tu betul ke berjalan ke, progress dia macam mana. Contoh macam sebulan tu 2 kali kita pergi ke. Kalau tempoh yang sikit masa, contohlah dia nak dalam tempoh sebulan nak kena siap jalan tu, sebulan 2 kali lah kita pergi tengok-tengok kekerapan. Kita pergi orang kata sudden spot check lah. Kita pergi spot check tengok dia buat kerja kita. Tapi setakat ni alhamdulillah memang dia berjalan, sebab once kerja tu siap baru gaji mereka akan dibayar based on the work yang dia orang buat lah dalam tempoh masa due date yang ditetapkan. Biasa dia orang akan buat je kerja. Okay. Okay. Itu soalan last. Itu saja untuk malam ni, Puan. Terima kasih. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih sekali lagi kerana sudi untuk ditemu bual. Tak ada apa pun. Okay, sama-sama. Terima kasih juga sebab sudi. Okay, sama-sama. Terima Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih. Sama. Okay, terima kasih. Selamat tinggal. Mira tak buka mic. Kejap Sekejap. Stop. Okay. Lepas tu, kan dah tadi tu, so kita carilah apa dia punya control dia, treat and control. Boleh tengok dalam e-book rasa? Ada. Dah boleh stop Boleh dah.